Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkalu 'ala Allahi fi umurid dunya waddin. Salatan wa salaman 'ala rasulihil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Sama-samalah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dengan inayah dan taufik daripada Allah, kita dapat bertemu kembali di dalam rumah Allah yang mulia ini. Sementara kita menunggu Isyak, maka sama-samalah kita menghidupkan satu majlis ilmiah, satu majlis dengan kita mengkaji Al-Quranul Karim, dengan kita mengkaji hadis Nabi, dengan kita mengkaji sedikit berkaitan dengan sejarah. Alhamdulillah, sama-samalah kita berbanyak-banyak bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat dan juga taufik hidayah daripada Allah pada malam ini. Sebagaimana yang kita maklum, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu keadaan umat Islam, lebih-lebih lagi masyarakat Arab itu dalam keadaan yang cukup rendah akhlaknya, yang cukup buruk akhlaknya, yang begitu kehidupan mereka ini tidak menentu, tidak tahu arah, dalam keadaan yang serba-serbi. Mereka berada di dalam maksiat, serba-serbi mereka berada di dalam keruntuhan akhlak, membunuh, berperang, berbalah bantah, membunuh anak bila dapat anak perempuan, hitam mukanya, masam mukanya, dan mereka bergembira bila dapat anak lelaki. Makanan yang haram, makanan yang yang dikatakan menindas umat manusia yang dhaif itu menjadi perkara biasa di dalam masyarakat Arab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang alim, Tuhan yang bijaksana, yang khabir, yang alim, yang khabir, yang mempunyai sifat kamalat, yang mempunyai sifat ketuhanan, amat mengetahui dan maha mengetahui tentang hamba-Nya. Lalu diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaik pulih keadaan dunia, untuk membaik pulih keadaan masyarakat, untuk membaik pulih keadaan kehidupan manusia. Lalu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Jibril alaihi salam, menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ayat-ayat Quran, dan diberi pengajaran buat kali pertamanya adalah untuk mengajak umat manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah risalah. Mana-mana Nabi, mana-mana Rasul, risalah yang pertamanya adalah supaya mengajak umat manusia kepada
mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah tak kiralah dalam apa jua, dalam ibadat hanya kepada Allah, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang layak disembah, dialah Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Kita faham bahwasanya masyarakat manusia di Mekah ni, mereka hidup dengan keadaan kita kata jahiliyah. Kerana putusnya wahyu dan risalah daripada Allah itu zaman berzaman. Di bumi Arab ini berakhirnya dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam yang menjadi utusan Allah, dan dialah yang membiak keturunan Arab Quraisy sehingga menjadi berkabilah-kabilah, berpuak-puak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sekian lama nabinya, rasul daripadanya tidak diutus, kerana sebelum daripada itu adalah Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita faham yang ianya adalah bukan hanya kepada umat Arab, bukan hanya utusan kepada orang Arab, orang Quraisy, bahkan Allah melantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul untuk menyampaikan risalah daripada Allah ini untuk sekalian alam. Untuk sekalian alam. Maka keadaan orang Arab pada waktu itu, kita tahu mereka berada dalam serba kekurangan, mereka ini berada dalam keadaan serba kejahilan, mereka ini berada dalam keadaan yang seperti pedagang. Seperti pedagang asing. Lalu setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi dengan mengajak umat manusia kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadat kepada Allah, dan tinggal akan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, terutamanya batu-batu yang mereka sembah, daripada Al-Lat, daripada Al-Uzza, daripada Hubal. Itu nama-nama yang mereka beri nama kepada Tuhan mereka. Batu-batu yang mereka cipta dengan tangan sendiri, lalu diberi nama, lalu dipercayai bahawa mereka inilah yang disembah, mereka inilah yang disembah, bersekutu sembahan mereka dengan Allah. Bersekutu maknanya apa? Ada syirik di situ, menyembah Allah, dan pada masa yang sama mereka meyakini bahawa batu-batu lah yang kepada batu-batu itu disembelih, dinazarkan, disembah, dan dibawa segala macam korban kepada batu-batu tadi. Lalu tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam masyarakat itu, dia tengok dengan keadaan yang mereka ini dengan akhlaknya yang runtuh, dengan keadaan kehidupan yang begitu teruk sekali. Hubungan sesama mereka selalu dan sering berlaku perbalahan, pergaduhan hingga membawa kepada perang dengan perkara yang kecil-kecil sahaja. Perkara yang remeh-remeh sahaja, tapi berkesudahan dengan perang. Tumpah darah, bunuh kabilah antara kabilah. Maka datangnya Islam inilah membaiki keadaan hidup mereka. Sebelum kedatangan Islam, semua orang kenal bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang baik akhlaknya. Ada gelaran, begitu banyak gelaran yang diberi kepada Nabi. Di antara gelaran dikatakan, bila tanya Muhammad, siapa Muhammad? Orang masyarakat Mekah semua tahu. Dia adalah Al-Amin, dia adalah As-Salih, dia adalah As-Sadiq, dia adalah berbagai-bagai
dilabel kepada Nabi Muhammad sebelum dia bawa agama Islam. Bila Nabi Muhammad mengajak kepada mentauhidkan Allah, mengajak kepada beramal soleh, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, dan diganti dengan akhlak-akhlak yang murni, yang yang disedia, yang dihidangkan oleh Islam, dihidangkan oleh Allah. Apa jua yang ada dalam ajaran Islam itu, dengan menguji, dengan mengajak umat manusia ke arah beribadat kepada Allah, itu ujian besar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertukar daripada Muhammad itu as-sadiq, daripada Muhammad itu al-amin, daripada Muhammad itu as-salih, dan apa lagi gelaran-gelaran yang baik yang telah diberi oleh masyarakat Mekah, dengan Nabi Muhammad mengajak umat manusia menyembah Allah, meninggalkan sembahan batu bata, dan berusaha untuk baik pulih akhlak yang mulia. Semua orang pakat tuduh Nabi Muhammad ni macam-macam, bertukar, macam terbalik, tapak tangan kepada belakang tangan, seolahnya begitu. Terbalik sekaligus 360 darjat sekaligus. Daripada Muhammad itu bercakap benar, jadi pembohong. Ada gelaran Muhammad ini kazzab, Muhammad ini apa lagi, penyair. Apa yang dia baca daripada ayat-ayat itu, ayat syair yang dia temu dalam gua, macam-macam tuduhan. Ada setengah mereka yang menuduh lagi Muhammad itu majnun. Subhanallah. Apa dia majnun? Orang gila. Sehingga bila dekat-dekat dengan musim haji, orang Arab, pemimpin Mekah, Quraisy datang buat mesyuarat. Datang buat mesyuarat di Darun Nadwah mereka tu, tempat yang mereka selalu duduk mesyuarat. Ni dekat dah dengan musim haji ni. Nanti orang Arab keseluruhan orang Arab akan mari mengerjakan haji mengikut syariat Nabi Ibrahim. Lalu mereka akan dengar berita ni, berita tentang Nabi Muhammad ni. Maka hari ni kita mesyuarat ni nak ambil kata putus, apa yang kita nak labelkan kepada Nabi Muhammad. Di antara mereka angkat tangan, apa nama? Kita label saja Muhammad ini adalah seorang kahin, iaitu Tok Sami. Maka jawab Al-Walid ibnul Mughirah, ayah kepada Khalid Al-Walid. Memang dia mati dalam keadaan kufur, malaikat anak dia dan beberapa orang anaknya yang mati dalam keadaan Islam, memeluk Islam, antaranya Khalid dan adik-adik yang lain. Maka Al-Walid ibnul Mughirah, ayah pada Khalid ni, dia di antara orang yang berfikir, kalau betul, ia akan khabar betul. Kalau salah, ia akan memberi hujah. Lalu tu, bila orang beri cadangan, kita label Muhammad saja dengan nama kahin, yakni seorang Tok Sami. Dia jawab. Dia fikir sekejap, maka dia jawab. Tak boleh kita nak labelkan Muhammad itu dengan Tok Sami, tak boleh. Kerana kita selalu tengok bagaimana keadaan dan pakaian Tok Sami. Kalau orang Buddha pakaiannya kuning, hak lelaki tu kuning, kepala botak. Pagi-pagi kutip nasi ke kapung-kapung. Itu kerja Tok Sami. Kalau Tok Sami Hindu pakaiannya begitu. Kalau Sami, maknanya orang luar tengok Muhammad bukanlah Tok Sami. Maknanya Muhammad itu bukannya Tok Sami. Beri nama lain. Kita khabar saja Muhammad itu pembohong. Kazzab, pembohong besar. Lalu dia tanya, Al-Walid dia tanya, pernah tak kita dengar
satu pembohongan daripada Nabi Muhammad, semua sepakat ia sekata tak pernah dengar lagi satu pembohongan. Dah. Lepas tu macam mana kita nak label Muhammad ini pembohong? Bila orang haji mari, jangan masuk dekat dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong. Tak pernah dengar lagi satu pembohongan daripada Nabi Muhammad. Macam mana kita nak label dia dengan pembohong? Orang lain beri cadangan. Yang ketiga, gini, Muhammad ini penyair. Dah. Bukan juga. Dia jawab, dia fikir, setelah fikir, maka dia nampak tak boleh nak label Muhammad ini penyair. Kenapa? Kerana apa yang dikeluarkan oleh Nabi, yang dia baca daripada ayat-ayat Quran itu, lebih tinggi dan lebih bermutu jauh. Sama ada pada isi katanya, sama ada pada rentak nadanya, sedap didengar kata-kata yang keluar daripada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quranul Karim. Isinya begitu jauh, mendalam. Kalau ke dalam itu mendalam akarnya. Kalau ke atas itu bercabang-cabang makna yang ada pada isi katanya. Maka apa yang dikata oleh Muhammad itu bukan satu syair. Bukan syair. Dan memang pun Al-Quran itu bukannya syair. Habis, nak kata Tok Sami tak boleh, nak kata pembohong tak boleh, nak kata penyair tak boleh, nak kata berapa kepada Nabi Muhammad ni? Al-Quran merakamkan innahu fakkar wa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Apa cadangan orang? Dia membunuh. Membunuh apa yang ditakdirkan. Label-label yang nak dilabelkan kepada Muhammad. Ada orang angkat tangan gini, kita labelkan Nabi Muhammad dengan nama tukang sihir. Tukang sihir. Tu dia. Maka dia fikir tengok Al-Walid Ibn Al-Mughirah, fikir lagi, dia juga bukan sihir. Bukan sihir, kerana kita tahu jampi-jampian sihir, metera-metera sihir kita tahu. Kita ada tukang sihir yang ada di kampung kita. Di bumi masyarakat Mekah tu ada. Apa yang dijampi oleh tukang sihir dengan apa yang dibaca oleh Muhammad jauh beza. Dan bukan tanda-tanda sihir pun apa yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga jadi riuh. Hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, pembohong tak boleh, penyair tak boleh, Tok Sami pun bukan, Tok Sihir pun bukan. Habis kita nak label apa? Musim haji dah dekat ni, kita nak kata putus, sepakat. Fikir lagi. Maka yang paling dekat bagi nak menyekat orang luar datang masuk ke Mekah untuk pergi dengar bacaan Al-Quran dan dakwah Nabi ini, adalah tukang sihir. Tukang sihir lebih dekat. Kenapa? Kerana apa yang keluar daripada Nabi Muhammad, kata-kata itu, bila orang beriman dengannya, dia akan jadi apa? Jadi akan memeluk Islam dan berpecah daripada ibu bapa, berpecah daripada suami isteri, berpecah daripada keluarga. Keadaan apabila orang itu Islam, sebagaimana adik dia, anak dia, adik kepada Khalid Al-Walid, setelah mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran, setelah berfikirnya dia tentang kejadian alam, apakah layak batu bata yang mereka sembah ini dapat menjadikan alam ini? Tentu sekali tidak. Akhirnya adik dia masuk Islam. Jadi bila adik masuk Islam, ayah dan abang waktu itu Khalid Al-Walid belum lagi Islam, maka apa jadinya? Akan jadi berpecahlah keluarga tadi. Jadi berpecah keluarga tadi. Jadi ayat Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad itu lebih dekat kepada jampian sihir. Maka Muhammad itu tukang sihir. Walau bagaimanapun label yang dilabel oleh
masyarakat Mekah, terutamanya musyrikin Mekah ini, menjadikan bila orang mari nak buat haji, mereka sekap semua pintu-pintu jalan masuk dari ke kota Mekah, dia lantik orang dah. Dia lantik orang dah. Letak sana, letak sini. Bila orang mari, jemaah haji dah nak minta masuk buat haji dengan cara baik, tapi minta satu, minta jauh daripada seorang pemuda yang bernama Muhammad. Minta jauh diri daripada Muhammad, kerana dia ini tukang sihir. Nanti dia jampi dia apa? Dengan bacaannya yang dia dakwa adalah Al-Quran yang datang daripada Allah, turun daripada langit, dibawa turunnya oleh malaikat Jibril. Itu semuanya sihir, mantra dan pula jampi-jampi yang sihir. Jangan kamu masuk dekat. Di sana pun begitu, di sini pun begitu. Dan ditambah lagi, bila orang haji mari berkumpul di Mekah setelah mereka buat haji dan mereka niaga, maka pasaran utama di kota Mekah pada waktu itu adalah nama tempatnya Ukaz. Nama Ukaz, pasar yang besar, tempat berhimpungnya orang Arab, peniaga-peniaga Quraisy. Maka Nabi Muhammad dia ambil peluang pergi berdakwah di pasar tadi. Mengajak manusia untuk mengenal Allah, untuk mengenal Islam, dan mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab yang turun dari Allah. Beriman pula kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Buruk dan baik adalah daripada Allah. Maka muncullah di situ, sewaktu Nabi sedang berceramah, menyampaikan dakwah, bapa saudaranya Abu Lahab bangun dan bangkit pergi ke depan. Maka dia bersumpah, demi Allah, apa yang disampaikan oleh lelaki ini adalah suatu pembohongan, dan ayat-ayat yang dia baca itu jangan kita dengar. Jangan kita cuba membaca, kerana ia adalah tukang sihir. Aku ni bapa saudara dia, kata Abu Lahab. Kata, aku ni lebih kenal siapa dia lelaki ni, Muhammad ini, anak saudara aku. Jadi orang Arab yang mari itu, bapa saudaranya menyaksi bahawa ni adalah tukang sihir. Rata-rata semua pakat percaya, malaikat dari kalangan yang sikit, dari bilangan jumlah yang sikit yang tak percaya kata-kata lelaki ni, iaitu Abu Lahab. Kebanyakan semua percaya. Bapa disaksikan bahawa lelaki ini tukang sihir, dan apa yang disampaikan itu adalah jampi-jampian. Maka siapa yang berpegang dengan dia, percaya dengan kata-kata itu, dan beriman percaya kepada Muhammad, pertamanya akan menjadi apa? Pecah belah dalam keluarga. Akhirnya pecah belah dalam masyarakat, sebagaimana hendak berlaku di kota Mekah sekarang ni. Ni tukang sihirnya. Siapa yang menyaksi tadi? Bapa saudaranya sendiri. Jadi Nabi SAW diibaratkan Islam itu seperti benda yang asing. Seperti benda yang asing dalam masyarakat. Islam itu tersebar di Mekah tu dengan keadaan begitu. Dengan keadaan asing. Macam benda yang pelik lah. Benda yang tak ada, tiba-tiba ada. Dalam bahasa hadis yang Nabi kata dalam satu hadis yang mulia, iaitu riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Dan pada hadis yang lain, ayat di depannya sama, cuma ada tambahan sikit.
Ada tambahan pada lafaz yang lain. Bila Nabi kata begitu, faqila ya Rasulullah manil ghuraba? Qala alladzina yuslihuna idza fasidan nas wa fi lafzin yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dengan katanya, Islam itu mula tersebar dalam keadaan dagang, maknanya dalam keadaan asing. Dalam keadaan asing, dan ia akan kembali asing pula bila pada akhir-akhir zaman ini Islam itu akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi, siapa mereka ya Rasulullah, orang-orang asing ni? Maka Nabi jawab, ialah mereka yang memperbaiki ketika keadaan manusia menjadi rosak. Dan pada lafaz yang lain, apabila orang menghidupkan, orang awam itu menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok di situ daripada sejarah apa dia? Islam ini mula tersebar di Mekah itu memang dengan keadaan yang asing. Sangat asing. Orang pelik belaka, orang hairan belaka. Dan ada yang terima dari kalangan du'afa, dari kalangan orang lemah, hamba-hamba, kebanyakan yang menerima pada peringkat awal. Pada peringkat awal, ramai yang memeluk Islam itu dari kalangan orang-orang dhaif, hamba. Abdullah ibn Mas'ud, hamba. Bilal, hamba. Dan rata-rata dari kalangan orang dhaif, orang kena tindah. Tu dia. Bila mereka mengucap dua kalimah syahadah, maka mereka tengok akhlak-akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan akhlak Islam itu. Apa dia? Tidak ada tindah menindah di antara satu sama lain. Orang kaya tidak menindas yang miskin. Tuan hamba tidak menindas akan hambanya. Ajaran Islam saling menghormati antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itu keadaan Islam. Itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Benda ni sebelum daripada ni tidak ada. Maka orang tengok kepada agama Islam itu seperti keadaan dagang ataupun asing. Maka makin lama makin hari, makin lama makin hari, makin lama umat Islam bertambah sehinggalah diizinkan Allah Subhanahu wa taala berhijrah. Orang yang mari haji tadi sekat tu supaya jangan dengar Nabi Muhammad, ada yang curi. Yang curi mari nak dengar. Curi masa, mari nak dengar apa yang disampaikan sebenar-benarnya oleh Muhammad ni. Wakil daripada Aus mari, wakil daripada Khazraj mari daripada Madinah. Aus dan Khazraj kita tahu dalam sejarah dia adalah dua kabilah yang besar yang ada dalam Madinah. Yang mana pada waktu itu sebelum nak panggil Madinah, nama asalnya adalah Qibah ataupun Khaybar, ataupun banyak nama dia lah Madinah ni. Pada pokoknya di Madinah itu mereka ini selalu berperang. Aus dan Khazraj duduk di Madinah sana selalu berperang antara satu sama lain. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ke arah menyala-nyalakan api peperangan.
Ajaran Islam bukan ke arah menyala-nyala, melaga-lagakan antara satu sama lain. Bukan ke arah apa dia? Bukan ke arah menyala-nyalakan api perang antara dua pasukan ini. Bahkan ajaran Nabi itu daripada Allah adalah untuk menyatu padukan antara yang berbalah ni, yang berkelahi ni, supaya jadi dua beradik, supaya jadi seperti satu badan. Dah, apabila mana-mana bahagian sakit, terasa semua sakit. Itu ajaran Nabi Muhammad, itu ajaran Allah yang disampaikan. Mereka ini bila mendengar, siapa mereka ni? Orang curi mari dengar tu. Curi. Dah, nusuk-nusuk mari dengar. Ini bukan apa yang dilabelkan bahawa Muhammad ini tukang sihir. Ini bukan apa yang dilabelkan Muhammad itu pendusta. Ini bukan maknanya Muhammad antara ajarannya membawa kepada pecah belah. Bahkan segala ajarannya apa yang dikata oleh Quraisy tak sama sikit apa yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini bila balik ke negara mereka, mereka ini tolong sampaikan berita daripada Mekah. Dah. Lagi pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa pendakwah pergi dulu kepada Madinah. Dah, untuk berdakwah di sana, sehinggalah mereka itu dapat menerima Islam. Aus dan Khazraj. Dah. Mari mubayaah dengan Nabi pada waktu musim haji yang lain. Setelah mereka ini dah kenal pasti dah bahawa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sama sekali ajaran yang membawa kepada pecah belah, kepada bergaduh. Bahkan sebaliknya mengajak umat manusia ke arah akhlak yang mulia, kepada bersatu, kepada bersaudara, kepada menjadikan umat-umat itu satu umat yang mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, sehingga berjayanya Nabi, ringkas cerita daripada sejarah, berjayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia? Membuka kota Mekah dan tersebar luah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ke seluruh pelosok dunia. Di sana sini dah membawa risalah sampai kepada Rom yang ada di Damsyik, hatta surat daripada Muhammad ibnu Abdullah dah pergi kepada Parsi, nyampaikan risalah Islam dah kepada Kisra, pembesar Parsi, pergi kepada Mesir, pergi kepada semua pelosok dunia. Nabi SAW semasa adanya perjanjian damai yang kita kenal dengan Suluh Hudaibiyah itu, dia hantar pasukan untuk berdakwah sana sini, menyampaikan agama Allah. Sehingga setelah pembukaan Mekah lagi besar, lagi tengoknya orang masuk Islam itu berpuak-puak, afwaja. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, berpuak-puak, bukan seorang-seorang dak. Akhirnya Islam ini dah dianuti oleh 2/3 penduduk dunia ni. Daripada kesungguhan, asal mari dengan keadaan asing. Nabi kata dalam hadis, asal mari dengan keadaan asing, akhirnya Islam ini luah tersebar. Dah 2/3 dikatakan penduduk dunia yang menerima agama Allah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dah, kemudian pada akhir keadaan Islam ini akan menjadi asing balik. Pada zaman akhir dunia ni, akhir zaman ni, Islam akan menjadi asing balik. Tu dia, menjadi asing balik apabila umat Islam itu menjauhi dan tidak mahu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita tengok sebahagian daripada orang Islam merasa pelik, merasa ganjil bila tengok orang Islam yang lain itu dia istiqamah dengan tabiat dan akhlak-akhlak Islam. Sehingga dituduh orang yang menghidupkan sunnah pada akhir zaman ni. Nabi kata Islam itu akan kembali jadi asing balik pada akhir zaman. Bila ada siapa yang membawa agama Allah, bila ada siapa pendakwah yang cuba mengajak untuk nak menghidupkan sunnah, nanti dia akan dilebel, dia akan dicaci maki, dia akan dimarahi oleh masyarakat. Setakat ni dengar dah, nak lang azan pun dimarahi orang. Jadi pelik. Azan itu jadi merupakan suatu perkara yang pelik. Buka Quran sebelum subuh, dimarahi orang. Dimarahi orang. Jadi kembali keadaannya sebagaimana Islam itu awal-awal dia mari. Jadi asing. Maka dengan itulah Nabi kata tuba lil ghuraba. Bertuahlah orang-orang yang asing. Apa makna bertuah di sini? Yakni orang yang cuba nak menghidupkan agama Allah di akhir zaman, mereka ini akan dituduh, mereka ini akan dicaci maki, mereka ini akan dilabel dengan macam-macam label. Dengan gelaran-gelaran yang bukan-bukan diberikan kepada mereka. Sedangkan Islam itu suruh kita istiqamah dengan syariat Allah, dengan undang-undang Allah, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi daripada Allah ni selama-lamanya. Tapi di akhir zaman bila diajak ke arah istiqamah dengan agama Allah, lalu di sana ada apa? Di sana ada keadaan orang yang cemuh. Di sana ada orang yang memaki hamung kepada mereka. Orang yang menghidupkan sunnah di akhir ni, orang yang menghidupkan sunnah Nabi di akhir-akhir zaman ni akan dikutuk, akan dihina, akan dicemuh, kadang-kadang dicaci maki. Mereka ni orang yang cuba nak menghidupkan sunnah, mari dengan keadaan asing, pada ujung dunia akan menjadi asing. Pada akhir zaman agama Islam yang begitu luas, penduduknya begitu banyak, tapi keadaan Islam itu menjadi asing. Beramal dengan ajaran Islam itu Nabi kata supaya memegang bara api. Umat Islam tak nak. Nak hidup cara sunnah. Katanya hidup cara tak bertamadun, tak maju, mundur ke belakang, macam-macam. Laungan azan pagi-pagi dimarahi, buka Al-Quran dimarahi, bertarahum pun dimaki. Itu tandanya akhir zaman ini keadaan Islam itu juga menjadi asing. Maka Nabi kata fatuba lil ghuraba. Maka bertuahlah orang yang menghidupkan agama Allah pada keadaan akhir zaman ini yang masih dalam keadaan yang dilihat pelik. Pakai tudung jilbab labuh ke apa ke, ini adalah dari kalangan orang yang tak bertamadun. Semaya di tengah jalan dilihat sebagai tak bertamadun, tak maju. Macam-macam dituduh dilepa pada akhir zaman ni kepada orang yang cuba nak menegak agama Allah. Bagi orang yang cuba nak menolak kemungkaran, semua dilabel dengan label-label yang bukan-bukan pada akhir zaman. Lalu itulah kita buat contoh sebagaimana ada seorang minta nak semaya contohnya. Jadi kalau dia minta nak semaya, nak semaya tu dilihat oleh sebahagian manusia, minta nak semaya tu seolah kata benda yang tidak sopan dan yang kurang ajar lah kita kata. Sampai ke tahap dimarahi, pakai tudung labuh dimarahi. Gitu. Sedangkan orang yang tak semaya bersenda-senda ketika orang lain semaya, tidak dianggap benda itu bertamadun, tidak dianggap perbuatan itu salah.
tidak anggap benda itu dikutuk. Maka dengan itu Nabi kata fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing ini, orang yang menegakkan sunnah Nabi, orang yang menegakkan keadaan peraturan Islam, akhlak Islam ketika keadaan dunia ini melihatkan bahawa segala macamnya dibawa oleh Nabi itu adalah benda yang tak maju, adalah benda yang tidak bertamadun. Jadi hadis ini Nabi SAW nak beritahu bahawasanya agama Islam di ujung zaman ni, di akhir zaman ni, dia akan kembali jadi asing. Yang jadi pelik, ya jadi semacamlah keadaan Islam itu baru-baru muncul pada peringkat pertama hari itu. Tapi Nabi memberi jaminan, siapa yang berpegang kepada sunnah Nabi dalam keadaan nilai-nilai Islam itu dah hilang, sepertilah orang itu memegang bara api. Seperti orang yang memegang kepada bara api. Dan orang yang memegang bara api dalam arti kata menghidupkan sunnah, menghidupkan ajaran Allah dalam keadaan yang begitu, Allah memberi ganjaran yang begitu besar kepada orang yang cuba nak mendiri dan menegakkan syiar Islam, akhlak Islam pada akhir zaman. Sewaktu mereka memaki hamung kepada pendakwah, sewaktu mereka memaki hamung, mencaci maki dan hina kepada orang yang cuba nak menegakkan agama Islam, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi bahwasanya kita akan kembali jadi macam asing sebagaimana kedatangan Islam awal-awal hari itu. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman ni. Ia akan terasing dan akan tersisih dari masyarakat. Bahkan akan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri. Akan menjadi pelik, menjadi aneh di kacamata orang Islam itu sendiri, yang mengaku diri dia Islam, tapi apa jua akhlak Islam itu, apa jua yang diperintah oleh Islam itu, dikatakan benda itu benda yang pelik dan benda yang tidak bertamadun. Nak mengajak ke arah yang sebagaimana yang menjadi jejak langkah Yahudi dan Nasara. Suruh ikut segala macam cara hidup, cara makan, cara belajar, cara berpakaian, supaya ikut mereka barulah bertamadun. Kalaulah nak ikut pakaian cara Islam, maka dianggap seperti pakaian yang orang mundur, orang tidak bertamadun, orang yang tidak maju. Maka yang menghidupkan sunnah itulah, menghidupkan syariat Islam itu pada waktu itu adalah Nabi kata tuba, yakni beruntunglah. Untung ini tidak ada benda lain melainkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dunia maupun di akhirat kelak. Saya kira setakat ini dulu pertemuan kita dalam hadis yang diberi tajuk Islam akan kembali dagang dan menjadi asing, sewaktu akhir-akhir zaman ini akan kembali menjadi asing sebagaimana peringkat awalnya Islam itu datang dengan keadaan asing. Tapi Nabi memberi jaminan tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing yang menghidupkan ajaran Allah, yang menghidupkan sunnah Allah pada akhir-akhir zaman ini. Biarpun masyarakat luar mencaci maki orang Islam, biarpun masyarakat luar melihat bahawa kita ini tidak bertamadun, tapi kita berbangga, beruntung dengan kita menghidupkan syiar Allah, menghidupkan agama Allah di permukaan bumi ini. Dan saya sudahi di sini. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa a'malan salihah wa rizqan halalan tayyiba wa dhurriyatan salihah wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.